الحمد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, para jemaah diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tidak ada sebarang gangguan. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah dikemukakan soalan pada penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rasa penuh takzimnya, saya mempersilakan Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang saya hormati sah pentadbiran Gemon Nur Iman yang saya muliakan, sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya dapat lagi kita bersama pada hari ini bagi membicarakan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad, iaitu berkaitan adab-adab kita dalam kehidupan seharian. Apa yang perlu dilakukan dan apakah adab-adab dalam kehidupan seharian kita yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah hari ini kita buka muka surat 78, hadis yang disebutkan tentang babu al-waladu qurratul a'in. Bab pada menyatakan anak itu penyejuk mata. Betul tuan-tuan. Anak tu ada dua. Yang pertama, menjadi penyejuk mata, ada kalanya mendatangkan derita. Tetapi acuan yang diinginkan oleh agama adalah yang menjadi penyejuk mata. Kalau anak tu baik, istilah orang tua, Mak Wan ajar saya, dia kata, sejuk perut mak mengandung. Contohlah, bahasa yang mudah. Pandai Ustaz. Maka kalau anak tu baik, bila dah besar senangkan orang tua, jadikan orang apa? Senang cerita jadi anak baik kan? Maka disenangkan menjadi penyejuk di mata. Sebab tu hadis ini menceritakan amat panjang untuk disebutkan dalam kalimah al-Arab. Tetapi kita kena sebutlah. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan bin Amr qala haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abi qala jalasna ila al-Miqdad bin al-Aswad yawman famarra bihi rajulun faqala tuba li hataini al-ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la wadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa shahidna ma shahidtu fastughdiba faja'altu a'jabu ma qala illa khaira summa aqbala alayhi faqala ma yahmilu ar-rajulu ala am yatamanna muhdaran qayyabahu Allah an la yadri law shahidahu kaifa
yakunu fihi. Wallahi laqad hadara Rasulullah SAW aqwamun qabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu wa la tahmaduna Allah azza wa jalla is akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad kufyitumul bala'a bighairikum wallahi laqad bu'isa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'isa 'alaiha nabiyyun qattu fi fatratin wa jahiliyah ma yarawna anna dina afdalu min ibadatil awthan فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن حلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Suratul Furqan ayat 47 ayat sahih daripada hadis tersebut. Daripada Abdurrahman Ibnu Jubair Ibnu Nufail, daripada bapanya dia telah berkata, kami telah duduk bersama Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad pada suatu hari. Lalu seorang lelaki telah melintas seraya dia telah berkata. Okey, sebelum saya sambungkan, minta maaf. Bonda-bonda semua tahu ke Ustaz Naim melakukan pembedahan? Tahu. Ustaz nak beritahu. Tahu Ustaz. Mudah-mudahan dia sihatlah. Dia buat pembedahan hidungnya. Betul. Ya, betul. Saya Mak Wan, saya buat pembedahan muka tak handsome jugalah Mak Wan. Macam mana? Tapi tak handsome tapi bulat. Okey. Mak Wan Allah Ustaz, anugerah Allah. Bulat. Bulat je muka tu. Okey, kita sambung. Gotel Kak Ru. Ya, Kak Ru memang, model Ru memang suka kenakan saya. Malah kawan Bunda Ru. Dan disebutkan juga, Abdurrahman Ibnu Jubair Ibnu Nufail daripada bapanya dia telah berkata, kami telah duduk bersama Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad pada suatu hari, lalu seorang lelaki telah melintas. Seraya dia telah berkata, beruntunglah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan, siapa dapat tengok Nabi beruntung. Masuk dalam surga paling untung dapat tengok muka Nabi. Dan orang yang boleh melihat Nabi di akhirat kelak adalah disebabkan mereka ini tak dapat melihat disebabkan mereka melihat maksiat. Maka pada mereka tidak dapat melihat wajahnya Rasulullah di hari akhirat. Mudah-mudahan mata kita dikurniakan Allah keizinan untuk melihat Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa dengan hidung Ustaz Naim? Saya tak pasti. Mungkin dia keluarkan, mungkin ada masalah sinus kecil. Wallahualam. Tapi cuma nak disampaikan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawasanya mata yang boleh melihat Rasulullah sangat besar maknanya. Mata yang dapat terpandang saja Rasulullah sangat indah. Maka hari ini tuan-tuan, kalau kita nak tengok Rasulullah di akhirat, kita nak jumpa Rasulullah di akhirat, pastikan mata kita ini tidak melihat sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram kita lihat, tak sempat bertaubat, maka diharamkan bagi kita untuk melihat wajahnya Nabi SAW. Demi Allah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit soalan. Alamak. Baru saja dah kena tanya. Minta akhir ni, bolehkah kita nampak wajah Rasulullah melalui mimpi? Ada zikir yang mengatakan sampai figure yang tertentu kita boleh dapat bermimpi dengan wajah Rasulullah dalam mimpi. Okey, ini siapa? Puan apa? Robiah ke? Ya, saya. Apa? Zikir apa? Maksud saya, muntakhir ni secara live, kita boleh melihat wajah Rasulullah dalam mimpi dengan zikir selawat Rasulullah. Ada limit dia tu, berapa ribu saya tak ingat. Tu saya nak minta pandangan pencerahan daripada Ustaz. Okey, terima kasih. Saat lagi saya jawab. No? Okey, cuma bagi clue saja Ustaz, minta maaf ya. Minta maaf, terkejut saya. Tiba-tiba baru cara hadis, tiba-tiba tanya soalan, insyaAllah. Saya takut saya lupa Ustaz, minta maaf. Okey, tak apa. No problem. Tak apa, nanti kita jawab. No? Nanti admin tolong ingatkan saya. Ya, Bonda Amnira. InsyaAllah. Dan
demi Allah, kami ingin melihat apa yang telah engkau lihatkan. Kau lihat dan menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Maka para sahabat ni pun berkata, kami kalau boleh nak juga tengok apa yang kamu tengok, iaitu wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka ia telah membuatkan Miqdad marah. Lalu aku menjadi hairan kerana dia tidak berkata, melainkan pada kebaikan. Kemudian Al-Miqdad telah menghadap kepadanya. Kepadanya, lalu dia telah berkata, apa yang membuatkan seseorang itu berangan-angan hadir di tempat yang Allah menjadikan dia ghaib daripadanya, tidak dapat hadir. Dia tidak tahu sekiranya dia telah menyaksikan sebagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Demi Allah, telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kaum yang telah dibenamkan mereka oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Kerana mereka tidak menyahut seruan dakwahnya dan tidak membenarkannya. Maksud dia, ada sebahagian mereka yang tidak menyahut seruan dakwahnya. Bermakna apa? Mereka ini tidak menyahut apa yang tugasnya Nabi SAW. Hari ini kita tak ada dah Rasulullah, tapi yang menyambung tugas Rasulullah kita. Kita yang menyampaikan dakwah, kita juga menjadikan dakwah ini sebagai satu pekerjaan bagi setiap orang. Dakwah ni apa tuan-tuan? Saya mengajar. Dakwah mengajak juga dakwah. Bermakna saya mengajar dakwah, mengajak pun dakwah. Macam kita ada satu platform NGO namanya Gema Nur Iman. Di dalam Gema Nur Iman ini mengajak pada orang untuk hadir majlis ilmu. Itu dakwah. Bagaimana dakwah? Kita ambil satu WhatsApp, Google Meet, akan ada kuliah pukul 8.30 pagi dan kita send kepada grup-grup ataupun kenalan kita untuk masuk turut serta dalam kuliah kita. Bermakna di situ adalah dakwah. Dakwah ini adalah mengajak orang kepada kebaikan dan mengajak orang mengetahui kebenaran. Tetapi mereka ini, kata Allah, dibenamkan dalam neraka. Sebab mereka tidak membenarkan. Bahkan mereka ini tidak menyahut seruan dakwahnya. Bermakna di sini kita kena faham ada konteks. Tugasan kita sebagai khalifah, walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan ustazah, tetap kita menyeru kepada kebaikan. Tak mampu sampaikan kebaikan pada orang lain, sampaikanlah kebaikan kepada keluarga kita. Ajaklah keluarga kita untuk kembali kepada Allah dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ia satu perkara yang menjadi matlamat Rasulullah untuk apa yang disampaikan kepada kita, untuk disampaikan kepada mereka yang ingin mengenal Islam, bahkan mereka yang baru Islam dan mendekati Islam, bahkan dah Islam lama tapi supaya dekat dengan Islam. Dakwah kita ni besar. Dakwah kita ni menyebar. Sebab tu bagus Gema Nur Iman mengambil satu inisiatif untuk menyampaikan dakwah melalui Google Meet. Itu satu dakwah. Semua yang buat daripada pentadbirannya, mahupun yang sedekah, mahupun yang menyokong, semua dapat pahala dakwah. Kerja kita. Faham? Dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi, aku rindu pada ikhwan. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, siapa ikhwan? Maka kata Nabi, ikhwan itu kami ke ya Rasulullah? Maka tidak, ikhwan itu adalah mereka yang tidak pernah melihat aku. Mereka itu tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka beriman dengan kata-kataku. Ikhwan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni disebut sebagai saudara. Saudara dengan sahabat mana lagi dekat? Tuan-tuan? Saudara. Saudara lagi dekat. Makna saudara ini, Nabi lebih sayang kita walaupun Nabi tak pernah jumpa kita. Kita kena balas sayang Nabi dengan ajak orang berdakwah
dengan sampaikan kebenaran, tak kira apa platform sekali. Kalau kita hari ni duk dengar kuliah, kita type, kita send hari ni dengar kuliah Ustaz Zukri, Saya keluar dulu ya. sekian, bahasanya kita kata sekian, kita sebarkan. Itu adalah satu dakwah. Saudara, Nabi kata aku rindu kat saudara aku. Siapa? Iaitu mereka tak pernah nampak aku, tak pernah jumpa aku, tapi dia beriman dengan apa yang aku sampaikan. Maka Nabi rindu kita. Bagaimana kita nak balas kasih sayang Nabi? Kita sebarkan apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi suruh ajak kepada hamba-hamba yang lain, ataupun hajak kepada sahabat saudara kita lain, kembalilah kepada Allah, duduklah dekat dengan Islam. Dan juga, apakah kalian tidak memuji akan Allah Azza wa Jalla ketika dia mengeluarkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, melainkan Rabb kalian. Kita, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tak lahir sebagai orang alim. Kita mesti keluar dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah zero. Bermakna atas didikan kita, atas pelajaran kita. Maka tidakkah kita puji Allah daripada kita lahir, kita tak tahu apa-apa, kita boleh merangkak, kita boleh berjalan, kita boleh bekerja, kita boleh berkahwin. Lalu setelah itu, kalian membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kalian. Kalau kita percaya, kita daripada tak tahu mengenal Allah, daripada siapa kita mengenal Allah? Daripada Rasulullah. Daripada siapa kita mengenal agama? Iaitu zaman jahiliyah terlebih dahulu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak ada Rasulullah. Siapa yang jadikan kita sebagai orang yang faham agama? Ibu-ibu tahu tak, selama 600 tahun setelah diangkat Nabi Isa, tidak ada orang yang ceramah agama, tidak ada yang tazkirah, memberi peringatan kepada mereka tentang Allah. Duduklah satu lelaki yang mana duduk di satu tempat dan bercerita tentang kebenaran. Siapa? Nabi SAW. Ketika itu semua orang yang mendengarnya terduduk dan lantas diam. Maka sebahagian ulama mengatakan, kenapa orang yang mendengar? Kali pertama Rasulullah berdiri menceritakan tentang Allah. Di saat itu di Makkah. Maka semua orang terduduk diam. Kerana apa? Melihat seorang yang tampan, seorang yang katanya penuh dengan budi bicara, mendengar dia semakin ingin mendengar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Yaitu ketika Rasulullah datang mendakwah kepada mereka masyarakat Mekah. Pada zaman jahiliyah dulu, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu nak tahu, ayah-ayah nak tahu, mereka ini berzinar di dalam Kaabah. Mereka ini melakukan maksiat di dalam Kaabah. Lantas Allah menyumpah mereka menjadi batu. Dia hatta pada zaman jahiliyah tersebut, mereka ini yang tawaf pada Kaabah itu dalam keadaan bertelanjang. Dalam keadaan bertelanjang, mereka tawaf di Makkah, di Masjidil Haram itu mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Na'udzubillah min zalik. Kita ni kalau lani lah tuan-tuan, ada orang tawaf dalam keadaan bertelanjang, tak tawaf kita. Tak senang hati kita. Tuan-tuan, dulu masyarakat dulu, sebelum datang Rasulullah SAW yang mengajarkan dakwah dan menyebarkan kebenaran, bagaimana berjudinya mereka. Judinya mereka tak sama dengan kita. Kita kalau kita zaman kita sekarang, orang berjudi dia tekan mesin kuda. Kalau orang berjudi dia pakai daun teruk. Betul kan? Tapi pada zaman jahiliah dulu, ayah-ayah ibu bantu rahmati Allah, mereka berjudi bukan begitu. Sebab tu kedatangan Rasulullah mengubah. Bagaimana mereka berjudi? Mereka akan mengambil seorang ibu yang kandungannya 8 bulan. 8 bulan. Dan antara dua pihak akan teka apakah jantina, anak lelaki ataupun perempuan dalam ibu yang mengandung ini. Itulah judi mereka di akhir ketika zaman jahiliah dulu. Maka kalau kita sekarang nak tahu anak lelaki ke perempuan, kita boleh scan. Scan bagaimana? Scan dia punya perut. Nampak pistol, anak lelaki. Tak nampak pistol, dia anak perempuan. Kita ada scan zaman kita. Zaman dulu ibu-ibu tahu macam mana nak tentukan. Sebab mereka berjudi, Masya Allah, tabarakallah. Mereka belah perut si ibu tadi yang 8 bulan lebih tu. Dibelah perut si ibu tu dan dibuka dalam keadaan yang kasar. Lantaran itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
melihat jantina tersebut. Kalau anak lelaki mati, matilah. Kalau anak perempuan hidup, ditanam hidup-hidup. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Itu judi zaman mana? Zaman ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata. Sesuatu yang perlu kita fahami bahawasanya dakwah ni tugas kita. Sebab Nabi tak sampaikan dakwah kita. Ajar orang dengan agama, faham agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka ini menolak kebenaran, tetapi mereka ni tak ambil kebenaran, maka Allah benamkan mereka di dalam neraka Allah. Sebab tu sedih ketika mana belum kedatangan Rasulullah, bayangkan semuanya jahil. Bayangkan mereka ini menjadikan perempuan hanya pada untuk melepaskan pada hawa nafsu. Kita lihat hari ini zaman tamadun dulu. Mesolitik, Neolitik, Paleolitik. Zaman-zaman tersebut orang pakai baju dalam pun untuk tutup buah dadanya dengan tempurung kelapa. Dan hanya memakai cawan ketika itu. Setelah itu zaman berganti zaman, semakin kita kainnya semakin luruh ke bawah. Sebab apa? Zaman tamadun sudah berjadi bertamadun. Tapi kita terbalik hari ini, tuan-tuan. Hari ini kain semakin singkat. Kita macam nak kembali kepada zaman tidak ada tamadun. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni yang kita kata. Hari ini kita tengok perubahan zaman. Dulu kita tengok kehidupan pada Neolitik, Paleolitik, Mesolitik. Zaman tu orang pakai cawat saja. Hak perempuan tak ada pakaian, melainkan meletakkan pada buah dadanya tempurung. Tapi sekarang dah terbalik. Orang dah canggih teknologi, tapi semakin hari kainnya semakin singkat. Semakin hari kainnya semakin singkat. Semakin hari kainnya semakin singkat. Nak seolah-olah kembali kepada zaman yang tidak bertamadun. Na'udzubillah min zalik. Dan disebutkan juga, sebab tu kita kena tengok diri kita. Adakah kita orang yang bertamadun ataupun tidak? Kita ni patut jaga aurat, tapi kita tak membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Dan banyak mereka-mereka, kata Rasulullah dalam hadis, yang dihumbankan ke dalam neraka Allah, iaitu mereka perempuan yang pakainya tetapi bertelanjang. Bagaimana? Mereka pakai tudung, mereka pakai baju, mereka pakai seluar, tetapi pakaian mereka itu bukan menutupi aurat, tetapi hanya sekadar membungkus aurat mereka seperti mana buah nangka. Alurnya masih nampak pada lelaki, akan menimbulkan syahwat. Na'udzubillah min zalik. Sungguh Allah Ta'ala telah menghindarkan kalian bala cubaan dengan dikenakan pada orang-orang selain kalian. Demi Allah, sungguh telah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang paling susah, yang tiada pernah seorang nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu. Nampak? Tak ada nabi. Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, disebutkan sebagai ulul azmi. Bahawasanya mereka ini yang berada dalam keadaan susah. Dan ketika itu juga, di dalam keadaan seperti dalam masa fatrah, tempoh kekosongan di antara dua nabi dan jahiliyah. Yang saya sebut nabi, yang makna saya sebut, kedatangan Rasulullah ni jauh. Bukan setelah nabi, banyak-banyak nabi ada, jauh. Dengan Nabi Isa tu, yang diangkat Allah jauh. 600 tahun jauhnya setelah itu lahir dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sangat-sangat. Sebab tu waktu tu memang tugasan Nabi yang amat berat. Manusia ketika itu semua dalam keadaan yang jahil. Lahirnya seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu mereka tidak tahu bahawasanya agama lebih utama daripada menyembah berhala. Zaman Rasulullah hadir untuk mengubah manusia. Bayangkan, saat itu mereka menyembah berhala. Ada kalanya mereka menyembah lembu mereka dijadikan sebagai Tuhan. Dan ketika itu, lalu Nabi SAW telah datang membawa benar tentang Furqan, iaitu Al-Quran, yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Batu kata Allah dalam Quran, Syahru Ramadan alladhi
unzila fihil Qur'an hudal linnas. Apa kata Allah? Bahwasanya hudal linnas bermakna turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Hudal linnas, iaitu petunjuk bagi Al-Quran. Nabi bawa Quran supaya tunjuk pada mereka yang mana betul, yang mana tak betul. Nak tunjuk pada mereka yang mana agak-agak yang mereka boleh ikut, mana yang mereka tak boleh ikut. Sebab tu Nabi datang bawa kita dengan Al-Quran. Ditanyakan Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Dan Nabi kata, dan Aisyah kata, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran Rasulullah bawa hudal linnas, petunjuk bagi manusia supaya tahu yang mana benar dan juga yang mana salah. Yang mana salah dan juga yang benar. Tapi hari ini kalau mereka tak ikut Al-Quran, maka mereka tak tahu yang mana benar dan mana yang salah. Pokok pangkalnya tuan-tuan, hadirnya Rasulullah untuk mengubah pada zaman jahiliah itu dengan Al-Quran. Walaupun sebelum itu ada 3 kitab yang perlu kita imani. Kitab Zabur, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Datangnya Al-Quran, ketiga-tiga kitab tidak diguna pakai, melainkan kitab Al-Quran. Mukjizat yang paling sempurna. Maka di saat itu, dan Allah Ta'ala, dan katakan juga membezakan antara yang benar dan salah, memisahkan antara ayah dan anaknya. Sehingga seseorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudara yang kafir, dan Allah Ta'ala pula membuka kunci hatinya dengan iman. Dan dia mengetahui bahawa sekiranya dia mati, pasti dia masuk ke dalam neraka. Allah menghadirkan Quran untuk membuka pintu hatinya. Supaya apa? Mengetahui bahasanya dia berada di tempat yang salah. Kalau dia mati dalam nerakanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita. Orang kafir ada kitabnya Bible. Itu adalah rujukan agama Kristian. Dalam agama kitab Bible, kalau kita belajar dalam perbandingan agama, dalam kitab Bible itu juga menyuruh wanita itu berjilbab ataupun menutup aurat. Tetapi tengok orang-orang putih di luar sana yang menyembah Jesus sebagai Tuhannya, tapi tetap tak mengikut agama mereka. Dan juga kalau mereka itu ikut betul-betul kitab Bible mereka, bahawasanya tak boleh minum arak. Tetapi orang putih minum arak. Dalam kitab Bible mereka juga menceritakan bahawasanya tak boleh makan babi. Tetapi mereka makan babi. Maknanya mereka ini tidak mengikut apa je ajaran agama mereka. Sebab tu kita tengok di luar negara, seksnya bebas. Bercampur lelaki dan perempuannya bebas. Minum araknya bebas. Kerana apa? Tak ikut pada kitab mereka, iaitu Bible. Tapi Bible itu bukanlah kitab rujukan kita. Rujukan kita tetap adalah Al-Quran. Nah, kalau baca Bible, sama saja. Banyak kandungan-kandungan yang mereka langgar. Maka bukanlah kata mereka ini ikut Jesus, tetapi mereka sebenarnya tak ikut apa yang diingin sebagai satu agama. Tapi mereka melanggar. Kita orang Islam perlu ikut Quran. Quran menjadi sandaran kepada kita setiap apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Lalu matanya tidak merasa tenteram sementara dia mengetahui bahawasanya orang yang dicintainya berada di dalam neraka. Dan sesungguhnya itulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat surah Al-Furqan. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana hablana, berilah kami peroleh, hablana min azwajina, dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami. Rabbana hablana zuriyatina min zuriyatina qurrata a'yun, dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Bahawasanya qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi penyejuk mata kami saat kami melihat seronok, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Lil muttaqina imama.
Sebab itu mereka-mereka yang berdoa kepada Allah supaya menjadikan isteri dan zuriat mereka dan perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Sebab itu hati-hati kita akan senang melihat seorang isteri yang soleh. Hati kita akan jadi senang melihat anak yang soleh dan solehah. Sebab itu dikatakan penyejuk hati kita, penyejuk mata kita adalah anak-anak yang berada di dalam kebaikan. Anak-anak yang diatur mengikut acuan Al-Quran. Anak-anak yang dijadikan hidup mereka dengan memahami agama dan menjadi penyedak mata kita bila anak-anak itu berbakti pula kepada kedua ibu bapa. Sebab itu doa ini jangan ditinggalkan agar anak kita menjadi penyejuk mata dan juga isteri kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, berilah kami peroleh isteri-isteri. Kenapa disebutkan tentang isteri-isteri? Merujuk kepada lebihan isteri itu dibenarkan. Jangan marah ya mak ya, saya sebut je. Maka dibenarkan kita dalam Islam iaitu beristeri lebih daripada satu. Tapi Allah merujukkan satu ayat di belakang, sekiranya tidak mampu berlaku adil, cukuplah hanya satu. Tak perlu lebih-lebih. Orang kata Ustaz, ramai lelaki menggunakan ayat Al-Quran bahawasanya kahwin 4 tu dibenarkan. Kena faham bahawasanya kahwin 4 tu adalah pengurangan. Kerana pada zaman jahiliah dahulu, orang-orang Arab berkahwin lebih daripada 4. Ada kalanya sampai 7, 8, 9. Maka ayat dalam Al-Quran disebutkan An-Nisa itu adalah ayat tentang pengurangan daripada banyak kepada sikit. Supaya ada penetapan pada hukumnya. Maka boleh tak lelaki itu kahwin lebih daripada 4? Boleh. Siapa kata tak boleh? Dengan syarat cerai. Cerai mati ataupun cerai hidup. 10 kali pun tak buat. Kahwin pertama, cerai bini kedua. Cerai bini 3. Cerai bini keempat, dia kahwin lagi. Boleh. Tapi mesti bercerai. Tapi untuk tak bercerai, hanya dibenarkan 4. Sebab itu Allah merujuk kepada isteri-isteri. Maknanya isteri-isteri itu banyak. Maka kalau mampu kamu jadikan ia sesuatu yang baik, berkahwinlah. Tapi kalau kamu berkahwin kerana syahwat sahaja, hindarilah. Kerana perkahwinan itu mengajak kepada mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya zuriat Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Dan jadikanlah kami lil muttaqina imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Menjadi contoh kepada orang lain. Termasuk diri kita, isteri kita dan anak-anak kita. Jadi contoh kepada orang lain agar ikut kita seperti mana kita ini berada sebagai seorang pemimpin. Bahkan dididik keluarga kita dalam keadaan yang baik dengan acuan Islam dan juga datangnya daripada acuan Al-Quran. Kalau kita tengok dekat TikTok, kita tengok dekat Facebook, ada anak-anak semua 5 orang anaknya pandai taranum Al-Quran. Ya Allah, sejuk kita pandang. Tengok anak-anak orang tu, ya Allah, semua hafiz Quran, sejuk kita pandang. Tengok isteri dia, ya Allah, ya Rabbi, pakainya sopan sangat. Kita jadi rasa seronok. Tapi kalau kita tengok isteri orang tu, ya Allah, pakainya menghelilap atas sampai bawah. Tapi ketat, ya Allah, ya Tuhanku. Takkah suami dia cemburu untuk bagi tengok kat orang lain? Na'udzubillah min zalik. Kita ni, dengan doa tadi pada surah Furqan, nak jadi contoh pada orang lain agar ikut kita. Kenapa? Kita mendidik anak-anak kita dengan jadi anak orang yang soleh, jadi isteri yang solehah, dan anak-anak kita
memahami agama. Wallahu a'lam. Itu adalah hadis ke-47 insya-Allah. Maka hari ini tanggungjawab kita sebarkan dakwah, sampaikan apa yang Rasulullah bawa, dan tanggungjawab kita di anak-anak kita jadi anak yang soleh dan juga solehah. Betul Ustaz, saya ni kadang tengok anak saya geram sangat. Jadi macam mana Ustaz? Ingat, kita mampu menasihati. Kita mampu memberi motivasi. Tetapi hidayah bukan milik kita. Seteruskan berdoa dengan doa daripada surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak kita, mudah-mudahan isteri kita menjadi penyejuk mata bagi seorang suami yang melihatnya. Sebab itu kalau suami suka balik rumah, tanda dia senang dengan isterinya. Tapi kalau suami tak suka balik rumah, tandanya adalah sikit perkara yang menyebabkan dia tak senang dengan isterinya. Sebab tu laki banyak lepak kedai mamak. Laki banyak mengeteh, tak mau duduk rumah. Padahal elok kan tengok isteri dia. Saya tanya dengan seorang suami ni, kenapa tak balik rumah? Asyik minum saja, kadang minum malam sampai 12.30. Dia kata, isteri saya dah tak cantik lah Ustaz. Isteri saya dah gemuk. Saya kata dengan dia, kalau kamu sayang dia kerana tubuhnya, kecantikannya akan pupus. Tapi sayanglah dia kerana Allah. Cintailah dia kerana Allah. InsyaAllah gemuk ke, kurus ke, dah tua ke, hati mesti terpaut dengan cinta. Kerana cinta itu meletakkan pada cintanya ilahi. Ini tidak. Dah ditua, dah tak ada katin, muka pun dah berkedut, badan pun dah besar, ditinggal-tinggal. Lepak kawan saja. Tak mau tengoklah Ustaz, tak selera. Hak ni suami tak bagus. Patut kita kena rasa pengorbanan isteri duk masak untuk kita. Pengorbanan isteri duk jaga anak kita. Hari ni dia tak cantik sebab lahirkan anak kita. Hari ni dia tak cantik sebab tak ada masa, sebab uruskan rumah tangga. Hari ni dah terus tak cantik, kamu tinggalkan dia. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadi lelaki seperti ini. Bahkan pandanglah isteri kita dengan pengorbanannya. Pandanglah isteri kita dengan kasih sayang menjaga rumah tangga kita. Karena itulah menjadi penyejuk mata bagi kita. Balik tengok isteri penat, sejuk hati kita. Inilah isteriku. Balik-balik tengok anak-anak dalam keadaan tidur. Inilah anak-anakku. Penat macam mana sekalipun, hargailah mereka. Isteri dan juga anak kita. Sayangilah mereka. Adakan masa buat mereka. Kerana mereka adalah harta dan saham bagi kita di hari akhirat. Wallahu a'lam. Jelas tak? InsyaAllah Ustaz. Ustaz tolong jawab soalan Puan Robiah tadi. Dia kata Ustaz ada beberapa zikir di mana boleh bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan amal ini banyak disebutkan oleh ulama. Tetapi setiap perkara itu diizinkan Allah. Ya qazah ataupun bermimpi itu dibenarkan dalam agama. Tetapi banyak pendapat. Cuma nasihat saya, beramallah kerana Allah. Kerana dengan izinnya akan dapat kita bertemu dengan Rasulullah. Nak beramal banyak-banyak zikir ke, atau amalan-amalan yang diberikan oleh guru kita, silakanlah beramal. Tidak ada halangan. Yang menjadi masalahnya, takut niat kita terpesong. Takut niat kita lari dah tuan-tuan. Nak beramal, saya sendiri mendapat amalan untuk bertemu Sayyidina Rasulullah dalam mimpi. Tapi sampai sekarang tak mampu nak lakukan. Sebab amalannya agak tinggi. Maka siapa yang mampu silakan. Tetapi dengan izin Allah, insya-Allah Allah akan hadirkan Rasulullah dalam mimpi kita. Kalaulah kita mendapat nikmat seperti itu, bahkan dunia ni tak ada nilai. Melainkan melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kita melakukan amalan tersebut, lihat daripada siapa kita dapat amalan tersebut. Kalau kita buat sendiri amalan tersebut, takut datangnya daripada syaitan. Tapi amalan itu bila daripada guru-guru yang dapat mengajar kepada kita dan ijazahkan kepada kita agar amalan itu dapat kita amalkan dengan baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz. Terima kasih atas persoalan daripada Puan Robiah.
Memang ada amalan-amalan khususiah untuk kita bermimpi Rasulullah. Tetapi semuanya atas izin Allah. Kadang orang kata, Ustaz, saya layak ke nak jumpa Nabi. Mata saya tengok yang haram. Mata saya melihat yang haram. Setiap hari Ahad saya tengok Gegar Baganza. Agak-agak layak ke? Dia kata, Gegar Baganza tengok Kak Lina pom-pom. Duk joget-joget. Saya rasa seronok. Joget tu maksiat tuan-tuan. Tapi kita nak tengok wajahnya Nabi SAW. Allahu'alam, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz. Thank you. Terima kasih. Ada soalan lagi tak Bonda Amnira? Buat masa ni tak ada. Ada sesiapa yang nak kemukakan soalan ke? Kalau tak ada, saya nak tutup majlis. Belum lagi tutup. Jangan tutup. Okey, baik. Ada sesiapa nak ajukan soalan pada Ustaz? Silakan. Ustaz Baik. tengah offer ni. Ada nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mak. Siapa nama Mak? Bonda Rapio. Mak tak dengar lah, Mak. Bonda Rapio. Duk mana? Duk Parit Buntak. Parit Buntak dekat lah. Saya kat Parit Seberang. Oh, mula tu dekat lah tu. Ustaz, terima kasih banyak-banyak tak bagikan untuk hari ni dengan doa-doa untuk anak cucu kita yang terbaik kan. Tapi rasa terkilat sedih kalau kita pandangkan di luar sana ada yang bapak-bapak orang kata nak sebut pun malu kan, menggunakan anak-anak dia buat kau-kau yang tak elok tu. Kesian ya. Macam mana tu? Perkara apa tu? Ya. Perkara seperti apa? Bukan diri. Dia menggunakan anak-anak mereka macam orang kata nak kata apa merogol anak sendiri tu. Na'udzubillah min zalik. Kesian je. Awak macam tu orangnya. Yalah, hati manusia, Mak. Hati manusia kalau dah busuk, Mak, dia akan jadi busuk. Hati manusia, Mak, kita tak boleh nak kontrol. Tapi pada masa yang sama, na'udzubillah min zalik, agar anak-anak kita dan diri kita sendiri tidak menjadi mereka yang berhati seperti mana binatang. Bukan hanya dibenarkan dirogol anak sendiri, ada juga ayah yang suruh anaknya melacur dan mendapat duit daripada hantarkan pelacur itu kepada orang yang ingin berkehendak memuaskan nafsunya. Ini adalah seorang ayah yang bersifat binatang. Na'udzubillah min zalik. Kalau boleh jangan kita jadi seorang ayah ataupun seorang ibu. Kita kalau ayah dan ibu kita menyuruh sesuatu perkara yang mengundang kepada murkanya Allah, tak wajib kita taat. Bahkan kita boleh selamatkan diri kita. Tapi kalau ayah kita seorang penagih dadah, seorang yang sangat teguh pada agama, tapi ayah kita kata salat wahai anak, maka hukum dia wajib. Wallahu a'lam. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara kita doa tersebut. Ialah kita doa sama-sama, mudah-mudahan anak-anak kita tak terjebak dalam aktiviti pelacuran dan mereka ini diselamatkan daripada ayah-ayah yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anak mereka sendiri. Wahai ayah dan ibu, anak-anakmu adalah saham buatmu. Dan jangan sesekali engkau menjadikan ia tempat sesuatu yang tidak boleh menyebabkan engkau diredai Allah. Bahkan engkau mesti menjaga tata cara dalam hidupmu agar didik anakmu dengan agama, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perkongsian. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada lagi yang nak bertanya dengan Ustaz? Silakan. Bonda Amnira baru berkhidmat ke? Ya, betul Ustaz. Hari ni hari pertama ke? Tak. Dah 2-3 hari lah macam tu. Baru jadi moderator. Baru belajar-belajar Ustaz. Dengan bonda-bonda kita ni ya Allah.
Suaranya macam muda, boleh panggil bonda ke? Boleh je Ustaz. Ya, macam Kakak, Ustaz, kakak. Ha? Kakak. Kakak. Apa hari ni? Tu kakak tu muda lagi. Ya. Itu panggil kakak je. Kakak Mira. Masya Allah. 42. Lah, saya 31. Jadilah tu. Muda lagi tu Ustaz. Saya muda lagi, 31. Sebab Ya, tu betul. saya mak-mak dalam ni bonda-bonda, ayah-ayah. Sebab saya muda sangat-sangat. Kata hormat saya lah kepada mereka. InsyaAllah. Wa'alam. Tak apalah. Mudah-mudahan saya panggil bonda jugalah. Bonda Amira terus. Boleh. Alhamdulillah. Berkhidmat untuk agama agar saham kita sama-sama dicapai di akhirat. Bonda Amira sudah anak berapa? 4 Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya dah 3. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Berterusan kita duduk dalam agama. Ajak anak-anak kita duduk dalam agama. Ajak isteri anak-anak kita duduk dalam agama. Ajak suami kita jadi orang yang faham agama. Sebab di akhir zaman ni kita banyak ujian. Kita tengok hari ni ada kes di Facebook. Seorang kakak membunuh anak. Terbunuh adiknya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ada seorang bapa menjadikan anak tempat nafsunya. Ada juga kita lihat pusat-pusat pelacuran dipenuhi dengan anak-anak orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Mintalah perlindungan daripada Allah agar kita semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. InsyaAllah ada usia panjang. Kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih sekali lagi pada moderator kita yang terbaru. Pada bonda Suhana kita. Agar terus menjadi khidmat untuk kami di Gemuk Nur Iman ini dan membantu bonda-bonda yang lain. InsyaAllah terutama bonda-bonda yang saya sayangi, semua yang berada dalam ni insyaAllah. Pastikan bonda Ros tidak membuli bonda Amira. InsyaAllah. Terima kasih. Sekali lagi kita pulang pada bonda-bonda insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Banyak ilmu yang dapat kita perolehi hari ini. Semoga berbekas di hati kita. Semoga kita menjadi umat yang membenarkan hadis Nabi SAW. Semoga Al-Quran menjadi sandaran kepada kita. Semoga anak cucu dan zuriat keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan penyejuk mata. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita dengan Al-Quran. Jadi terima kasih kepada tim grup Gemuk Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit haibahan kuliah pada hari ini Ustaz. Pada pukul 2 petang. Kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Halakah Tafiz kelas hafazan. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur dengan risalah adab sulukil murid. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Pada pukul 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadil Ustaz Azri Hijrah. Dengan ini jadi teruslah bersama-sama dengan Gemuk Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sebagai menutup majlis, mohon Al-Fadil Ustaz membacakan doa, tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimus shalah
ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Karim. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.